di sini saya ada 4 soalan ni personal neighbor saya. Okey, silakan. Dia bagi awal dia ada kadang-kadang sebelah je mata dia ni kadang-kadang berair. Pedih dan Okey. kadang-kadang dia bergerak sendiri. Apa punca dia sebenarnya? Okey, kalau begitu macam saya katakanlah bahawa di mana hari ini organ kita berfungsi okey, organ kita berfungsi atau dia mesti perlukan makanan dan juga oksigen. Kalau tak ada dia akan mati, maka organ itu akan mati. So jadi kalau kita lihat kenapa berlakunya masalah pergerakan, okey, mungkin ada kaitan dengan saraf, okey, kenapa dia sering berair, okey. Jadi di sini saya nak bagi tahu anda bahawa di mana sumber-sumber makanan dan nutrisi yang pergi ke mata kita akan melalui iaitu melalui salur darah yang dikenali sebagai kapilari. Kapilari ini adalah salur darah halus. Jadi kalau sekiranya salur darah kita ni agak bermasalah, contohnya berlakunya kelikatan darah menyebabkan sumber-sumber tersebut tidak sampai dengan masa yang tepat, dan ini akan mengeluarkan simptom ataupun tanda-tanda. So jadi kalau kita lihat ini ada dua faktor. Yang pertama saraf, yang kedua salur darah kapilari kita. So jadi saya selalu syorkan iaitu pengambilan seperti mana dan juga pengambilan kalau berkaitan dengan salur darah iaitu mana dan juga harta. Okey, kalau dia berkaitan dengan saraf, okey, saraf ni kadang-kadang dia bergerak tanpa berhenti ni, ini saraf. Okey, kerana apa? Kerana otak sudah memberi arahan tetapi dia masih lagi tidak mengikut arahan. Ini ada berkaitan dengan neuron kita ataupun saraf otak. So jadi kombinasi mana dengan YC. Okey, kerana hari ini kita lihat bahawa di mana yang mengawal tubuh badan kita pada hari ini kalau secara detailnya di mana CNS, Central Nerve System, pusat utama otak kita yang mengandungi iaitu neuron-neuron. Okey, so jadi apabila neuron ini tidak berfungsi dengan bagus, maka signal kepada tubuh badan kita akan bermasalah. Okey, itu saja jawapan saya. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya, masalah ni dia ada sembelit. Kadang-kadang waktu dia buang air besar tu, dia akan keluar darah sekali. Okey. Kalau masalah sembelit pada hari ini, okey, kalau sembelit yang berdarah, di situ ada berlakunya masalah ulcer, masalah kelukaan. Okey, di mana lapisan usus besar dia tercedera ataupun ulcer. Dalam istilah perubatan kita panggil ulcer. Okey, apa di antara punca ulcer? Mungkin disebabkan oleh di mana usus kita tidak anjal. Okey, dan najis kita agak keras. Contohnya kalau benda keras kita gesek dekat tangan kita, dekat kulit kita, lama-lama kulit kita akan terluka. Begitu juga dengan usus kita. Okey, jadi apabila hari ini tak ada satu ubat pun dalam dunia ni yang dapat menyembuhkan luka ulcer tersebut, kecuali usus besar itu sendiri. Okey, macam kita luka sikit saja kita biarkan, lama-lama dia akan baik. Kerana apa? Kita ada antibody, okey, ada samping itu juga sel kita boleh membiak. Okey. So jadi kalau kita lihat golongan yang mengalami masalah ulcer di usus ini, di mana biasanya doktor akan gunakan teropong ataupun dikenali sebagai kolonoskopi untuk kita tengok di mana berlakunya kelukaan tersebut. Okey, ini kita lihat. So jadi secara tak langsung pada hari ini apa yang saya syorkan kepada golongan ini iaitu pengambilan intesti. Okey, intesti yang saya sebut tadi bahawa dia dapat membantu menganjal ataupun melembutkan usus kita. Okey, menganjalkan. Dan di samping itu juga dapat membantu metabolisme, membantu sistem pencernaan, di mana secara tak langsung najis-najis kita ni akan lebih bagus lagi, lebih tidak keras. Okey, jadi apabila dia melalui usus kita, dia tidak akan berlakunya geseran. Okey, jadi secara tak langsung iaitu kombinasi mana dan juga intestine ini memang cukup bagus untuk golongan pesakit yang mengalami masalah sembelit yang ada ulcer. Ini saya nak bagi tahu. Okey. Ya, kita ada soalan seterusnya ni doktor daripada Profesor Zulkifli Yusof. Okey, apa dia tu? Maknanya pengeluaran toksin melalui buah pinggang akan dikeluarkan urin, urea, protein kan. Berapa lama agaknya saya perlu bertahan kerana sudah 8 bulan makan produk Esen tapi kencing masih lagi berbuih. Okey, terima kasih.
di sini saya nak bagi tahu Prof dan juga ke kawan-kawan di dalam Zoom kita pada hari ini. Okey, sebenarnya kalau kita lihat macam saya katakan tadi, saya bagi pada asas supaya boleh faham. Penyakit akan melalui 3 peringkat. Penyakit akan melalui peringkat. Peringkat yang pertama dikenali di peringkat asas. Okey, apa itu peringkat asas? Di mana peringkat asas di mana badan kita sudah tidak sihat tetapi kita belum sakit. Contohnya mungkin macam kita, okey, kita tengok macam golongan remaja, dia belum sakit. Tetapi dia sudah berada di fasa yang pertama, iaitu di mana badan sudah bertoksin. Okey, bukan hari ini kita makan gula, besok kencing manis. Ingat bukan hari ini kita makan gula berlebihan, besok kencing manis. Tidak. Dia akan mengambil masa. Okey, berapa lama masa itu bergantung kepada kemusnahan ataupun bergantung kepada kekuatan sel kita. Mungkin ambil masa bulan, mungkin ambil masa bertahun, okey, mungkin dalam tempoh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru adanya masalah, baru ada simptom. Okey, dia pergi ke fasa yang kedua di mana anda sudah ada simptom dan apabila didiagnose anda mendapat penyakit. Okey, dan apabila penyakit ini kalau dia berterusan dia akan menyebabkan berbagai komplikasi dan menyebabkan di mana penyakit kita makin tinggi. So jadi akan melalui 3 fasa. Okey. So jadi kalau kita lihat dari segi soalan tadi iaitu berkaitan dengan buah pinggang. Yang pertama sekali kalau kita lihat di mana hari ini badan kita ataupun sel-sel kita yang berbilion ini di mana dia membuang toksin dan salah satunya yang membersihkan yang menapis adalah buah pinggang. Bayangkan berapa banyak toksin-toksin yang perlu ditapis dan dia di mana badan kita ataupun buah pinggang memerlukan kekuatan. Okey, kekuatan tu datang daripada mana? Daripada makanan, sumber makanan tersebut. Okey, dan di samping itu juga di mana buah pinggang kita hari ini, okey, dia akan cuba mampu menyelesaikan masalah-masalah toksin tersebut. Mungkin dia mengikut peringkat. Okey, kerana hari ini di mana daripada fasa yang pertama tadi, okey, mungkin ambil bertahun, masa kita telah disahkan mengambil bertahun juga. Okey, jadi masuk untuk proses detoxification pun mengambil masa. Kerana apa? Yang pertama sekali kita tidak tahu tahap satu organ itu. Okey, kalau macam bateri kita ada alat berapa banyak kapasiti dia, kekuatan dia. Okey, ini kita lihat. Okey, arus elektrik pun kita boleh tahu, tapi kekuatan organ kita tidak tahu. Kerana apa? Dia bergantung kepada banyak aspek. Contohnya, minta maaf saya kata, apabila umur kita semakin meningkat, di mana sel-sel kita dah mula lemah. Pasal dah lama kerja, mungkin dah banyak kerja. Contohnya, okey, macam contoh saya bagi tahu, di mana apabila umur kita semakin meningkat, di mana seperti hormon HGH kita akan berkurangan. Begitu juga dengan sel kita pada hari ini. So, jadi secara tak langsung pada hari ini, saya tidak boleh memberi jawapan yang tepat berapa lama dia boleh dapat menyelesaikan. Kerana hari ini soal recover, baik pulih penyakit ini, dia bergantung kepada 4 faktor yang penting. Yang pertama, makanan seharian kita. Yang kedua, iaitu pengawalan emosi kita seharian. Yang ketiga, spiritual kita harian. Yang keempat, gaya hidup kita seharian. Mungkin hari ini kita dapat detox, tapi dalam masa yang sama, besok kita stres. Besok kita makan yang tentu. Jadi benda tu dia akan, maksudnya dia meningkat, dia turun. Okey, ini bergantung kepada 4 faktor itu. Tetapi walau bagaimanapun, okey, pengalaman saya dengan penggunaan produk-produk yang berasaskan Cibaton ini, saya sudah hampir 17 tahun dengan produk ini. Saya boleh berikan satu jaminan kepada anda di mana akan berlakunya perubahan, akan berlakunya improvement, okey, kepada pengguna-pengguna yang mengamalkan produk Cibaton ini. Tetapi soal berapa peratus, berapa banyak, itu bergantung pada tubuh badan. Berapa cepat bergantung pada tubuh badan. Kenapa? Dia merangkumi berbagai-bagai
aspek. Tetapi yang paling penting pada hari ini, di mana apabila kita ambil produk SN1 pada hari ini, okey, di mana kita nampak dia punya improvement dia. Kenapa? Badan kita tidak akan bohong kita. Okey, badan kita tak akan bohong kita. Okey, yang pertama kita akan rasa lebih bertenaga. Di mana badan kita tak bohong, di mana ada kesan. Okey, kita tak rasa letih, ada kesan. Tetapi mungkin kita apabila kita buat pemeriksaan, di mungkin tahap tu belum lagi mendapat dapat keputusan yang terbaik. Tetapi di mana badan kita akan sentiasa bagi tahu. Kenapa? Kita nak bagi tahu doktor pun apa masalah kita, itu pun bergantung kepada badan kita. Mulut kita tolong cakap apa yang kita rasa. Betul tidak? Doktor tidak akan tahu apa masalah kita selagi badan kita tidak mengeluarkan simptom tersebut. Okey, tanda-tanda tersebut. So jadi untuk jawapan Prof pada hari ini, di mana saya yakin dan percaya mungkin pengguna telah mengamalkan produk ini mungkin sudah 8 bulan. Okey, improvement tetap ada. Mungkin kalau kita buat pemeriksaan tentang urin, mungkin sudah berlakunya penurunan sedikit, tetapi mungkin belum dalam tahap yang normal. Macam tekanan darah juga. Tekanan darah kita dia boleh turun dan naik bergantung kepada situasi. Okey, ini macam saya katakanlah, waktu kita rehat tekanan darah kita keputusan begini. Masa kita exercise jadi begini. Dalam keadaan kita gemuruh, kadang kita takut, dalam keadaan ini akan mendapat jawapan yang berbeza-beza. Kerana hari ini saya nak bagi tahu anda perbezaan pakar pemakanan dengan doktor. Okey, yang pertama sekali, pakar pemakanan dia bergantung kepada teori. Contohnya badan kita perlukan vitamin C sebanyak 100 mg. Ini 100 mg mungkin masuk pada ujian kepada 100 orang. Tetapi kita ada bilion penduduk, bilion manusia. Tetapi keperluan mereka adalah berbeza-beza. Itu yang kadang-kadang kita bukan against, kita persoalkan. So sama juga dengan soalan Prof tadi, di mana hari ini saya nyatakan bahawa okey, di mana badan kita yang menentukan. Macam contoh Prof tanya, saya ada berbagai-bagai komplikasi. Bayangkan berbagai-bagai komplikasi, macam mana dia nak selesaikan toksin tu dalam masa yang singkat. Mungkin dia ambil satu persatu. Jadi pastinya kita akan nampak keputusan satu persatu, bukan sekaligus. Okey, ingat okey, itu satu. Yang kedua yang saya nak kongsikan kepada Prof pada hari ini iaitu dari segi dosis. Dosis juga mainkan peranan. Tetapi bagi saya apabila kita kekal dengan ini, kita nampak perubahan, kita maintain. Dan mungkin sekali-sekali kita boleh mungkin dalam 3-4 hari mungkin kita akan tingkatkan dosis dan kita maintain balik. Pasal apa? Sebabnya kita tak tahu berapakah keperluan badan kita pada masa itu. Okey, itu jawapan saya, Prof. Okey, terima kasih. Alright, Doktor. Soalan seterusnya daripada Tuan Ahmad Fauzi mengenai nephrotic syndrome. Apakah produk yang paling sesuai diambil? Okey, masalah nephrotic syndrome ni saya selalu cadangkan di peringkat awal. Okey, di mana selalunya saya lebih fokus kepada produk mana. Okey, produk mana paling utama sekali. Okey, dan di samping itu juga saya selalu sarankan iaitu dengan kombinasi dengan YC. Okey, kerana apa? Yang pertama sekali kalau kita lihat di mana untuk pengaktifan neuron otak kita ataupun saraf kita. Okey, kerana hari ini kita perhatikan bahawa di mana keperluan badan kita. Okey, contohlah katalah kaki kita luka. Ini saya bagi satu contoh. Kaki kita luka. Apabila luka berlakunya infection, di mana saraf akan bagi tahu kepada otak. Okey, kepada otak bahawa ada masalah tersebut. Jadi secara tak langsung otak kita merupakan satu organ yang cukup kompleks sehingga hari ini tidak dapat jawapan iaitu fungsi keseluruhan dia. Di mana otak akan mengarahkan contohnya tulang sumsum ke liver kita untuk penghasilan antibody yang secukupnya. Ini kita lihat. So itu yang kadang-kadang kalau kita perhatikan bahawa kenapa saya selalu memilih produk mana dan juga produk YC. Jadi kalau kita lihat macam mana ni dia lebih fokus kepada sel kita, menguatkan sel kita.
Okey, bukannya mana ni menyelesaikan penyakit, tidak. Dia menguatkan sel. Yang menyelesaikan penyakit, masalah adalah sel kita itu sendiri. Dan YC ni adalah di mana dia membantu mengaktifkan neuron otak kita, terutama sekali CNS kita. Okey, untuk berkomunikasi kepada keseluruhan badan kita. So jadi untuk masalah ini saya menyarankan iaitu pengambilan mana yang paling utama dan juga kombinasinya adalah YC. Okey? Alright, kita ada Kumi in the house. Okay, Kumi. Dia tanya doktor, zaman COVID sekarang kan, zaman COVID ni kita tahulah. So, bagaimana peranan mana memainkan peranan dia dalam zaman COVID ni sekarang ni? Okey, terima kasih. Ya. Jadi untuk jawapan ini sebenarnya saya ada sikit information. Ini mungkin kita boleh sama-sama kita fikirkan. Okey, contohnya begini kita lihat Okey, masalah COVID pada hari ini Okey, masalah COVID pada hari ini yang saya nak kongsikan, mari kita lihat paparan yang saya nak share kepada anda ini. Okey, cuba kita lihat paparan ini Okey. Okey, kita lihat paparan ini, iaitu jangan kita tengok kes kematian, kita tengok latar belakang pesakit yang belakang kematian disebabkan COVID-19. Okey, kita tengok hari ini okey, berpunca daripada kencing manis dan juga darah tinggi. Okey, kalau kita lihat kebanyakan di mana pesakit COVID-19 mesti ada komplikasi. Okey, kalau tak ada kencing manis, darah tinggi, mungkin masalah jantung dan sebagainya. So ini yang kita nak bincangkan sebenarnya kalau kita fikirkan. Kenapa pesakit COVID-19? Ini saya belum cerita pasal COVID lagi. Ini kita bercerita tentang punca kematian. Okey, kerana hari ini COVID-19 merupakan satu virus. Okey, satu virus di mana virus ini, untuk pengetahuan anda, yang pertama sekali dia akan mengganggu tugas tubuh badan kita sebenarnya. Okey, macam contoh kalau kita lihat di antara apa kita panggil di antara faktor punca kematian COVID ini selain komplikasi, iaitu kalau kita lihat virus ini boleh menyebabkan gangguan sistem pernafasan. Okey. Mungkin ada juga yang membincangkan mungkin disebabkan oleh kita panggil cytokine syndrome, badai sitokin. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini bahawa di mana yang pertama sekali bagi golongan yang belum didiagnose ataupun positif COVID, iaitu kita buat prevention dulu. Prevention tu bermaksud iaitu menguatkan sistem imun kita. Okey. So jadi sistem imun kita ni ada dua sumber utama. Okey, tulang sumsum dan juga yang kedua adalah liver kita. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi teori, teori vaksin. Okey, di mana vaksin ini dia merupakan satu virus ataupun yang kita kenali sebagai agen yang telah dilemahkan, dimasukkan ke tubuh badan kita supaya kita punya sistem imun kita kenal dia. Okey, ini dia musuh kita, inilah virus dia. So jadi secara tidak langsung di mana antibody kita akan melawan virus tersebut, dan virus itu kalah. Apabila virus itu kalah, maka di mana kita panggil organ yang menghasilkan antibody ini, dia akan menyimpan memori. Okey, memori antibody tersebut. Okey, jadi sekiranya antibody virus yang sebenarnya datang, di mana kita sudah ada senjata untuk melawan virus tersebut. Okey, so jadi soalan dia hari ini, kita lihat hari ini kenapa hari ini ramai di kalangan masyarakat kita hari ini cepat terkena ataupun mendapat COVID-19, kerana kita tahu virus ni dia adalah ringan dan halus.
dan dia 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 berinfeksi melalui udara, okey, daripada sentuhan dan sebagainya. So jadi hari ni bagi pesakit COVID ni, okey, bagi pesakit pula di mana dia perlukan antibody yang kuat untuk melawan virus tersebut. So jadi bagi golongan-golongan yang mempunyai komplikasi seperti kencing manis, darah tinggi. Kita ambil satu contoh, kencing manis. Sebut saja kencing manis di mana sistem pengaliran darah dia bermasalah, iaitu perjalanan darah dia perlahan kerana berlakunya kelikatan ataupun kepekatan darah tersebut. Jadi seandainya virus COVID itu masuk ke dalam badan kita, persoalannya hari ini mungkin kita punya antibody mampu untuk melawan, tetapi persoalannya hari ini antibody akan dihantar ke dalam saluran darah untuk dihantar ke paru-paru. Tapi persoalannya hari ini antibody kita lambat sampai. Apabila lambat sampai, di mana organ itu akan damage, akan rosak. Contohnya yang saya nak kongsikan, kita tengok pesakit kencing manis gangrene. Kaki dia luka. Kenapa lambat sembuh? Kenapa susah nak sembuh? Kenapa tak boleh sembuh? Kenapa antibody dah dikeluarkan, tetapi dia masuk ke dalam saluran darah dan antibody itu lambat sampai ke kawasan yang luka tersebut. Itu yang menyebabkan di mana luka pesakit kencing manis gangrene lambat baik ataupun tak boleh baik kerana antibody tak dapat sampai. Contohnya yang paling senang sekali. Hari ini kita lihat punca kematian, kemalangan di jalan raya disebabkan apa? Okey, di sini saya nak mudahkan. Punca kematian kemalangan di jalan raya hari ini kita lihat walaupun berlaku kemalangan, orang tu belum mati lagi. Okey, tapi kenapa dia mati? Di antara puncanya lambat dapat bantuan. Faham tak? Lambat bantuan. Contohnya hari ini berlakunya kemalangan. Okey, orang tu dah nyawa ikan. Ambulans lambat sampai kerana jam. Faham maksud saya? Ini yang sebenarnya ambulans ni ibarat antibody. Apabila jalan raya ni ibarat saluran darah kita. Jadi kalau ambulans tu tak lambat sampai, okey, itu menyebabkan punca kematian. Begitu juga dengan pesakit COVID. Kenapa kita lihat rata-rata pesakit yang meninggal, kebanyakan kita boleh cakaplah peratusan tinggi disebabkan oleh komplikasi. Macam contoh hari ini, ramai juga orang mempertikaikan kenapa pihak KKM, ini bukan saya nak backup KKM, tidak. Kenapa KKM pada hari ini orang mati je COVID, orang mati je COVID. Sedangkan orang tu ada sakit jantung. Okey, di sini saya nak tanya soalan kepada anda. Okey, katalah seseorang itu mengalami masalah jantung. Apabila mendapat serangan COVID-19 atau virus ini, dan virus ini pergi kepada jantung menyebabkan pembekuan darah. Virus tu yang menyebabkan darah tu beku. Apabila darah beku, oksigen tak boleh sampai, organ-organ kita, organ jantung tak dapat oksigen, okey, dan menyebabkan kematian. Jadi soalannya hari ini, dia mati disebabkan oleh jantung ataupun COVID-19. Okey, dua soalan. Memang punca dia kalau kita buat postmortem, mungkin kematian berpunca daripada kegagalan organ jantung, tapi disebabkan oleh virus. Boleh faham So ini yang saya nak kongsikan. Okey. So jadi hari ini bagi golongan yang sudah positif, saya minta pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini iaitu ini pengalaman saya. Bukan hari ini saya nak menjual produk sebenarnya. Okey, hari ini anda ambil produk mana? Okey, ambil produk mana sekurang-kurangnya 3 pagi 3 malam. Okey, yang pertama fungsi dia untuk menguatkan iaitu tulang sumsum kita. Okey, untuk menghasilkan antibody, dan di samping itu menguatkan liver kita, menghasilkan antibody. Okey, dan di samping itu juga di mana hari ini research ataupun jurnal ataupun klinikal telah menunjukkan bahawa di mana buah sibaton dapat merangsang tulang sumsum kita untuk menghasilkan sel induk ataupun stem cell. Okey. Kalau saya nak jelaskan pasal stem cell, mungkin masa kita akan lebih panjang. Tetapi saya ringkaskan, stem cell ni di mana tulang sumsum kita
boleh akan menghasilkan sel induk. Sel induk ni sel yang belum lagi terbentuk mana-mana tisu atau sel. Okey, contohnya kalau kata di antara katalah berlakunya kerosakan ataupun kelemahan sel di organ jantung, maka stem cell ataupun tulang sumsum akan menghasilkan satu sel dipanggil sel induk atau stem cell untuk dihantar ke jantung kita supaya dia menjadi sel jantung. Supaya sel jantung dia akan membiak, akan membetulkan jantung tersebut. Okey. Kerana hari ini saya nak bagi tahu anda bahawa mari kita lihat bagaimana seorang wanita itu boleh mengandung, membentuk janin, kepala, tangan dan sebagainya lahirnya manusia. Bermula daripada stem cell. Sedangkan kita tahu bahawa di mana manusia terjadi daripada kombinasi iaitu sperma dan juga ovum. Okey, apabila berlakunya persenyawan dia akan membiak. Okey, membiak. So membiak itulah yang hari ini berpunca daripada stem cell. Stem cell kepala, stem cell tangan, stem cell jantung dan sebagainya lah. Ini sebagai contoh supaya anda boleh faham. Okey, di mana dia belum lagi. Contohnya kalau anda masuk sebagai anggota polis, masuk direkrut, belum lagi ni, belum ditentukan anda di bahagian mana. Anda masih polis tetapi bahagian mana ditentukan nanti. Okey, apabila kekurangan bahagian penyiasatan, anda akan dihantar ke bahagian siasatan. Kalau anda di mana kaki tangan kurang di bahagian nikotik dadah, dia akan begitulah konsep dia supaya kita lebih faham Okey, itu jawapan saya. Tak dengar Adam. Hello? Dengar tak? Okey, baru dengar. Okey, Dam. Daripada IROZ, severe gastritis with ulcer, produk apa yang sesuai dan juga dos dia yang paling sesuai untuk diambil? Sekali lagi tak dengar, tak apa. Severe gastritis. Okey. Okey. Jadi kalau kita lihat masalah GERD ataupun gastrik ni di mana saya nak bagi tahu anda ada dua. Okey, ada dua masalah ni. Yang pertama sekali iaitu gaster ataupun perut. Okey, pertama perut, yang kedua penghasilan gas. Okey, dua faktor Okey, sebut saja gastrik pada hari ini kan. Okey, kalau kita lah kenapa rasa sakit, pedih Okey, itu disebabkan oleh berlakunya masalah ulcer perut ataupun keradangan perut ataupun kelukaan di perut. Okey. Jadi macam contoh kenapa rasa pedih? Ibaratnya lah kalau kita luka kena air. Pedih tidak? Pastinya pedih. Kalau kena air limau lagilah pedih contohnya kan. Dan begitu juga dengan gastrik. Okey. Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana kita nak merawat masalah gastrik yang berpunca daripada ulcer. Okey, di sini saya nak bagi tahu anda bahawa di mana lapisan perut. Macam kadang-kadang ramai di kalangan kita apabila gastrik kita ambil Gaviscon. Di mana kalau kita tengok iklan dia menjadikan satu lapisan kepada dinding perut. Tetapi persoalannya dia tidak merawat luka tersebut. Okey, ini kita lihat. So jadi kalau kita menempel saja, nanti dia hilang tempel. Lama-kelamaan kita akan menggunakan benda ni berterusan. Itu tidak termasuk daripada komplikasi. Ini kita lihat. So apa yang saya nyatakan di sini bahawa kita tahu dalam teori sel, ataupun dalam pembelajaran histologi menyatakan bahawa sel kita boleh membiak. Sel kita boleh memperbaiki diri dia sendiri. Okey. So jadi apa yang saya nak kongsikan kepada anda di mana untuk merawat gastrik yang luka ataupun ulcer ni, di mana kita kena selesaikan luka tersebut. Kita kena sembuhkan luka tersebut. Jadi macam mana kita nak sembuhkan luka tersebut? Dengan bagaimana? Dengan cara menguatkan sel kita. Okey, menguatkan sel kita. Menguatkan sel kita supaya sel kita boleh membiak. Okey, membiak dan juga memperbaiki diri dia. So jadi dia perlukan nutrisi yang cukup. Di antara produk yang paling sesuai sekali adalah produk mana?
Ingat, produk mana paling sesuai sekali? Kenapa? Macam saya katakan tadi, kandungan seperti polisakarida mikromolekul, flavonoid yang tinggi. Okey, dan juga di samping mengandungi vitamin-vitamin seperti A, C, D, E dan sebagainya. Okey, dia mengandungi mineral dan juga protein yang lengkap untuk badan kita. So jadi fungsi dia kuatkan sel, di mana dia akan, yang pertama sekali dia akan mengaktifkan sel-sel dinding perut untuk menghasilkan sel-sel baru. Okey. So jadi cara yang terbaik iaitu anda ambil produk mana ni, okey, di antara paling sekadar macam contoh 2 biji ke 5 biji okey, masa perut kosong. Ingat, masa perut kosong anda akan ambil dan minum air segelas air. Okey, dinasihatkan bagi golongan yang tidak ada masalah dengan pengambilan air, iaitu saya galakkan pengambilan air yang banyak. Kerana apa? Apabila kita ambil produk mana, kandungan-kandungan ini dia akan menguatkan sel kita, dia akan buat detoxification. Dia akan buang toksin itu. Okey, itu yang kadang-kadang kalau kita lihat apabila anda ambil produk mana, mungkin dalam tempoh 1 ke 3 hari atau 5 hari anda rasa macam muntah. Muntah tu rasa masam dan sebagainya. Kadang-kadang boleh menyebabkan apabila anda muntah berlakunya di mana darah akan keluar. Okey, darah. Okey dah. Di mana hari ni kenapa darah itu, kenapa? Kerana hari ni darah yang terdapat di luka yang tersebut Tapi jangan terkejut, itu tidak masalah. Okey. So, jadi pengambilan mana ni masa perut kosong. Okey, dan juga sebelum tidur. Sebelum tidur. Dan di samping itu juga untuk nak mempercepatkan proses kesembuhan itu, apa yang perlu anda lakukan? Yang pertama, pengawalan makanan. Contohnya makan makanan pedas kena kurangkan. Makanan-makanan yang bersifat purin seperti seafood kena kurangkan Okey, dan di samping itu juga pengawalan emosi juga mainkan peranan bagi masalah gastrik. Okey, dan di samping itu juga di mana kalau boleh ikut makan mengikut jadual ikut jadual. Ini saya bagi tahu. Okey, jadi penggunaan yang paling sesuai untuk golongan yang malah gastrik ni iaitu produk mana, dan anda boleh buat kombinasi dengan atah. Okey, dengan atah. Pasal atah ni dia bagus untuk sistem pengaliran darah. Okey, tapi di peringkat awal ni mungkin anda ambil mana dan juga atah dahulu. Okey, jadi kalau anda tengok kalau anda ada masalah sistem pencernaan ataupun contohnya sistem pembuangan, di mana intesti juga digalakkan tapi intesti ni saya nak bagi tahu bagi golongan gastrik ini, di mana saya selalu sarankan jangan minum intesti pada masa perut kosong. Nanti dia akan lagi pedih. Jadi ambil selepas makan. Tetapi yang terbaik untuk gastrik itu mana dan juga atah. Dan yang kedua, yang kedua iaitu berkaitan dengan gastrik yang yang mengandungi gas yang lebih. Itu yang rasa macam sendawa, rasa masam, pedih hulu hati, dada rasa ketat, yang mungkin selama ni hari ni mereka mikir bahawa jantung ada problem, sebenarnya adalah masalah gastrik. Jadi apakah produk yang paling sesuai untuk masalah gas ini? Dua produk utama, iaitu mana dengan saji oli. Mana anda ambil pada perut kosong, yang saji oli ni anda ambil selepas makan. Cara pengambilan dia adalah di mana ambil satu seceh saji oli ni, masukkan ke dalam 3/4 botol air 500 ml tadi itu, masukkan, campur air, kita goncangkan, dan selepas makan anda minum air itu. Minum air itu sehinggalah habis. Kerana apa? Itu dapat membantu mengurangkan penghasilan gas dalam perut. Tetapi saya nak beritahu anda, mungkin dalam tempoh 1 ke 5 hari atau 7 hari di mana anda di peringkat awal perut anda tak berapa bagus sangat. Mungkin rasa kembung, rasa pedih, tapi selalunya tidak memberi tekanan kepada pesakit sebenarnya. Tetapi dia rasa tak selesa saja itu jawapan saya. Seterusnya. Kita ada lagi 2 soalan, kita tikit as a finale lah 2 soalan ni. Yang lagi satu ni daripada Kumi juga. Ramai orang bertanya
bagi orang yang sihat, betul-betul sihat, jika seseorang makan mana melebihi dos, apakah ada kesan sampingan atau kebaikannya? Ya. Okey, terima kasih. Okey, hari ini kalau kita lihat dari segi pengambilan, pasal apa hari ini untuk pengetahuan anda bahawa di mana hari ini berapakah dosis yang paling tepat seharian kita nak mengambil produk mana ni, saya tidak boleh tentukan kerana bergantung kepada tubuh badan kita. Okey, jadi seandainya pengambilan berlebihan di mana secara farmakologi di mana bahan-bahan yang tak diperluan akan dibuang. Okey, di mana hari ini itu dikatakan apabila bahan-bahan yang berlebih akan dibuang oleh tubuh badan kita. So, jadi pada hari ini sebenarnya tidak ada kesan yang negatif ataupun tidak ada kesan yang tidak bagus apabila pengambilan mana yang berlebihan. Ini kerana apa? Kerana ini merupakan pemakanan. Macam contoh hari inilah kita makan nasi. Okey, kita makan nasi satu pinggan dah kenyang dah. Tapi sebabkan lauk tu sedap, kita tambah. Oh, kita dah kenyang tapi pasal lauk sedap kita tambah. Itu maksudnya berlebihan. Contoh kita tambah lepas tu kita mula rasa sakit perut, rasa macam perut tak selesa pasal penuh sangat. Okey, tetapi memang kita tak selesa tu mungkin kerana susah nak tidur. Okey, mungkin mengambil masa dalam tempoh berapa jam di mana badan kita akan recover balik badan kita. So mungkin besok je kita rasa okey dah. Okey, begitu juga dengan pengambilan seandainya kalau dia berlebihan di mana dia tidak akan memberi kesan, dia akan wasted begitu saja. Okey, tetapi bagi pendapat saya paling mudah sekali lah sebenarnya kalau kita lihat untuk lebihan produk mana ni bagi saya secara psikologi lah, bagi saya mungkin peratusan dia tidak tinggi. Kerana apa? Kerana kalau dia makan lebih di mana duit dia akan lebih. Kan, makan lebih duit lebih kan. Jadi saya rasa kalau dia makan terlalu, dia nak test kalau nak makan apa ni satu hari 50 biji boleh, atau satu botol boleh, tapi sebenarnya tidak memberi kesan impak negatif, tetapi itulah yang memberi kesan kepada poket. Habis satu botol 300, besok lagi contohnya begitulah. Tetapi sebenarnya kalau ikutkan bagi saya pada hari ini sebenarnya tidak ada komplikasi yang negatif apabila kita mengambil produk mana ni berlebihan. Dia satu je, satu saya nak bagi tahu anda, makin banyak kita ambil, makin banyak kita minum air. Ingat teori saya satu, makin banyak anda ambil, makin banyaklah anda minum air. Tetapi bagi golongan yang tidak boleh ambil air lebih, jangan ambil mana berlebihan. Okey, kerana apa? Makin banyak anda makan, semakin banyak anda kena minum air. Itu teori dia. Okey, terima kasih. Ya, kembali kepada soalan yang Rosie tadi tu, yang ada apa gastrik dengan ulcer tu. Dan dia juga ada gout katanya. Masalah gout hari ni kalau kita lihat ini dia panggil komplikasi. Dia ada gout, dia ada gastrik, mungkin darah tinggi, contohlah ini Okey. Sebut saja pasal gout ini. Gout ni adalah berpunca daripada lebihan asid urik. Jadi macam mana kita nak tentukan dengan pengambilan ujian darah. Okey, dengan ujian darah kita akan tengok tahap asid urik kita. Okey, asid urik ini pula untuk pengetahuan anda, dia apabila dia berada dalam saluran darah, okey, di mana dia saluran darah, dan dia akan pergi terus kepada di bahagian sendi-sendi kita. Okey, dan itu yang kita akan merasakan di mana rasa kesakitan apabila asid urik ini berlebihan. Okey, dan kita akan rasa sakit. Dan sakit tu sebenarnya, kalau kita lihat dari segi kaedah rawatan, sebenarnya dia merupakan satu perkara yang positif. Okey, orang sakit gout ni makin selalu dia sakit sebenarnya bagus. Kenapa? Yang pertama, sakit tu menunjukkan bahawa badan dia cuba nak buang asid urik, tetapi di mana kekuatan organ dia atau tubuh badan dia tidak mampu membuang keseluruhan. Okey, jadi itu yang kadang-kadang
kadang-kadang macam contoh, kenapa kita panggil lebihan asid urik? Di mana kandungan-kandungan sudah terdapat dalam asid urik itu terdapat di sendi-sendi, apabila makan lebih sikit, di mana badan kita cuba buang. Apabila buang, dia akan rasa sakit. Okey. So, jadi apa yang saya nak kongsikan bagi pesakit gout ini, okey, yang pertama yang saya selalu syorkan, yang pertama pengambilan intestin. Okey, kenapa? Untuk sistem penyerapan, terutama sekali usus kecil kita. Yang kedua, mana. Okey, yang ketiga kita ambil dulu produk ATA. Okey, kerana produk ATA ni, mana dengan ATA ni membantu untuk melancarkan perjalanan darah supaya di mana asid urik itu, okey, asid urik itu dapat dibuang dengan lebih cepat. Macam mana konsep dia, di mana apabila pengambil mana dengan amanah terutama sekali dia kuatkan organ-organ, contohnya sendi-sendi, dan sendi-sendi ni pula atau sel-sel ni dia akan buang asid urik. Okey, dan apabila dia buang, dia masuk ke dalam saluran darah, di mana ATA, okey, kombinasi ATA melancarkan pembuangan asid urik tersebut. Okey. Okey. Jadi dalam masa sama, pengambilan mana juga dapat membantu menguatkan organ buah pinggang. So buah pinggang akan cuba menapis asid urik itu supaya dibuang melalui urin. Okey, ini kita lihat. So jadi benda ni berkait, dia berkait di antara satu sama lain. Jadi bagi golongan yang mengalami masalah gout ni, iaitu intestin, mana dan juga ATA. Okey, selepas pengambilan mungkin 1 ke 3 bulan, okey, saya galakkan iaitu pengambilan boni. Okey, itu nanti saya akan terangkan pasal masa kita tak mengizinkan. Okey, tetapi yang paling penting pada hari ini, okey, apabila kita ambil, macam mana nak proses detox itu lebih cepat, banyak minum air. Bagi golongan pesakit gout ni, okey, lepas ambil produk mana dan juga ATA, banyakkan minum air supaya di mana kesakitan itu akan berkurangan. Sakit itu akan kurang. Tetapi dalam masa sama, di mana seperti ubat-ubat tahan sakit kena ambil juga kalau sekiranya berlakunya kesakitan. Okey. So ini saya ringkaskan. Sebenarnya jawapan dia panjang lagi tetapi yang paling penting pada hari ini pengambilan untuk gout mana, okey, intestin, mana dengan ATA. So 3 ni. Okey, baru kita campur boni. Banyakkan minum air. Okey, itu saja.